Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Adapun selepas pada itu maka telah berkatalah pengarang bagi kitab ini Fadilatul Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fattani rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan kita semua insya-Allah akan mendapat manfaat daripada ilmunya di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Tetapi sekian bagi mereka yang di kitab ini silalah buka di halaman muka surah 69. 69 Al-Babus Saminu fi Ahwalil Qiyamah. Bermula bab yang ke-8 pada menyatakan ahwal qiyamah. Tetapi sekian sebelum pada ini kita telah nyatakan tanda-tanda kiamat. Maka saya rasa lebih baik kita pergi terus kepada keadaan ataupun suasana bila mana berlakunya kiamat. Tetapi sekian sebenarnya kiamat ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebut juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya. Tetapi sekalian, Allah taala sebut tentang kiamat ini supaya timbul perasaan bagi kita ni kehebatan yang akan menciptakan segala cakrawala dan segala apa yang ada atas muka bumi ni Allah taala akan hancurkan. Dan tiada siapa yang boleh menakis akan kehancuran yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bukti bahwasanya kekuasaan Allah taala ini bila mana Allah taala musnahkan, tiada siapa yang boleh mengganggu dan menghalangi gangguan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu sekian, insya-Allah pada malam ini kita akan nyatakan bagaimana suasana berlakunya hari kiamat. Tetapi sekian hari ini sebenarnya kita tengok dunia hari ini sudah berada di penghujungnya. Kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra' dan di Mi'rajkan, pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan seorang wanita yang sudah tua, yang bongkok 7 dah. Pada masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah itu wahai Jibril? Lalu Jibril alaihissalam menyatakan bahawasanya tilka dunia, itulah dunia. Dengan artinya tuan-tuan sekalian, pada zaman 1400 tahun dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat seorang wanita yang sudah tua. Bayangkan hari ini sudah menjangka 1400 tahun. Tentunya kalau disebut pada wanita ni, wanita yang sudah sakit, sudah nazak dah. Maknanya kita sudah hampir dengan kiamat sebenarnya. Sebagaimana saya sebut sebelum pada ini, ahwalul qiyamah ataupun alamatul qiyamat sughra, alamat-alamat kiamat yang kecil tersebut telah keluar dan telah zahir dah. Cuma kita menanti saja alamat-alamat kiamat yang besar. Dan tentu sekian saya rasakan tidak berapa lama lagi akan munculnya alamat-alamat kiamat yang kubra, yang besar ini. Di antaranya ditegaskan oleh para ulama, dinyatakan bahawasanya hendaklah kamu bersedia di saat ini. Kami merasakan bahawasanya saat ini, waktu ini, di zaman inilah akan munculnya tanda-tanda kiamat besar, iaitu lahirnya ataupun munculnya Dajjal laknatullah yang merupakan fitnah yang paling besar sekali. Betul sekian, insya-Allah pada malam ini kita akan nyatakan bagaimana keadaan berlakunya kiamat, suasana berlakunya kiamat. Adakah pada masa itu manusia boleh berbangga dengan ciptaan-ciptaannya, berbangga dengan kekuatan manusia? Kita tengok tuan-tuan sekian. Baik,
Berkata muallif, bermula bab yang ke-8 pada menyatakan ahwalul qiyamah. Ketahui olehmu adalah Israfil itu duduk ia Israfil, dan sangkakala itu dihantarkan pada pohonnya yang kanan, dan kepala sangkakala itu pada mulutnya, menanti firman Allah Ta'ala apabila genap umur dunia itu, maka ditetahkan Allah Ta'ala akan dia meniup sangkakala itu. Tuan-tuan sekalian, hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala belum lagi arahkan kepada malaikat Israfil. Sebenarnya malaikat Israfil sudah bersedia. Setelah mana Allah Ta'ala ciptakan dunia ini, maka sangkakala ni kita kata tropik lah, ataupun seruna, di mana dikatakan dicipta daripada cahaya. Kekuatan Israfil tersebut yang luar biasa. Disebut bahawasanya Israfil ini kekuatan bukit bukau, kekuatan gunung-gunung, kekuatan angin bilion putih bilion, kekuatan malaikat, kekuatan jin, semuanya Allah Ta'ala programkan masuk dalam tubuh badan Israfil. Maka tuan-tuan speaker dia ataupun lubang ni tersebut menghalakan kepada bumi. Dan dia telah bersedia, di mana pipik ataupun tempat dia nak tiup ni sudah berada di mulutnya. Dan juga di pohonnya tuan-tuan sekalian, dia hanya menanti arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata, ya Israfil, tiup, maka tiuplah pada masa itu. Ini maknanya Israfil menunggu tugas saja, dan tidak ada tugas yang lain tuan-tuan sekalian kecuali tiup sangkakala 3 kali. Bila mana berlakunya dan tiupan Israfil ini yang penuh kekuatan tersebut, saya tuan-tuan sekalian, kita katakan kita tak nampak bayangan macam mana. Tapi kalau kita tengok angin puting beliung yang berlaku di Kedah baru ni, bagaimana berpusing tuan-tuan sekalian. Ini sebenarnya adalah alamat kiamat. Ini sebenarnya Allah Ta'ala nak gambarkan, wahai manusia, ini bukan satu daripada kejadian alam biasa. Allah Ta'ala nak gambarkan bahawasanya berlaku kiamat tersebut bukan hanya atap-atap ataupun zin yang terbang, tetapi yang terbang ialah bukit bukau. Dan Allah Ta'ala sebut tentang bukit ini, wal jibala autada. Bukit menjadikan pasak. Pasak ni mana paku bagi dunia ini. Paku pun tercabut tuan-tuan sekalian. Nak menunjukkan bagaimana dahsyatnya bila berlakunya hari kiamat. Kalau kita macam mana kita? Kalau bukit pun tak tertahan tuan-tuan sekalian, tak boleh menjadi paku pada bumi, maka kita yang ringan ini dia cabut biasa je. Inilah berlaku kiamat. Dan hanya menanti sahaja arahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana Allah Ta'ala arahkan, wahai Israfil, tiup, maka tuan-tuan sekalian, dia tiup tu, maka bergemalah dan akan berlakulah cakrawala akan rosak semualah cakrawala alam ini. Ini menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala belum lagi memerintah kepada Israfil. Kemudian dikatakan, maka Israfil pun membuka segala sayapnya dan meniup sangkakala, maka sampailah terkejutnya akan ahli 7 petala langit dan 7 petala bumi, malaikat barang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Tengok tuan-tuan sekalian, bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kepada Israfil, wahai Israfil, tiup, maka pada masa itu tuan-tuan sekalian, orang sedang beli belah, orang sedang pergi ke Jasko ke, pergi ke Giant ke, anak-anak semua sekali bermain di padang-padang, orang sedang main antara JDT dengan Pahang sebagai contoh. Kalau berlaku kiamat tu sekarang, bola tercabut tu tak ke mana, orang pun tercabut juga, zain, atap, stadium tak tahu ke mana habis pada masa itu. Jadi nak menunjukkan bagaimana dahsyatnya tuan-tuan sekalian, maka katanya terkejut habis 7 petala langit di bumi. Malaikat-malaikat pun yang berada di atas sana pun takut bila mana berlakunya hari kiamat. Dan juga jin-jin akan lari habis, perketuk habis dan berak habis tuan-tuan sekalian, jin-jin hantu-hantu ni. Ya, dan begitu juga orang-orang kafir yang bongkak sombong tersebut,
Bila mana berlakunya hari kiamat, katanya celakalah aku, celakalah aku. Ini dia. Kemudian disebut lagi, dan berjalan segala bukit. Bukit ini teruskan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gunung ini diangkat oleh Allah Taala, angkat. Maka bila menangkap berpusing. Berpusing pada masa itu kita pakat tengok belaka, ya Allah hebatnya. Apakah berlaku sedemikian rupa? Apakah ini? Apakah ini? Jadi orang manusia pada masa itu jadi kebingungan habis. Bukit tu sekian yang besar ni, kalau bukit kepas biasa je. Bukit besar-besar tu sekian diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berterbangkan di atas sana. Siapa hari ni boleh angkat bukit? Siapa? Tak ada, tuan-tuan sekalian. Hanya bila mana berlakunya kiamat, bukit diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan terbang di atas sana, bertempur antara satu sama lain, maka gugurlah segala-galanya, tuan-tuan sekalian. Inilah pada masa itulah barulah manusia menyesal habis. Pada masa itu tidak ada lagi harta, tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi mahligai, tidak ada lagi kerajaan, sebab Allah Ta'ala musnahkan segala-galanya. Bukit berterbangan di atas sawah sana, ya. Wal jibala autada, bukit sebagai pasak ini menjadi berterbangan sebagaimana terbangnya bulu-bulu ayam, sebagaimana terbangnya kapas di udara tersebut, begitu zoom atas belakang sana, atas langit sana. Dan katanya, dan berterbangnya segala langit akan sebagai terbang, dan bergerak bumi akan sebagai gerak seumpama perahu di dalam air. Tengok bagaimana tuan-tuan sekian, bumi ini bergerak, bergoncang antara satu sama lain. Bergerak macam kita duduk dalam perahu katanya. Kalau kita dalam perahu tuan-tuan sekian, kita goyangkan. Bagaimana goyang ni? Pening tuan-tuan sekalian. Ya. Begitulah dunia yang besar hari ini yang kita bangga, dunia dibalik-balik begitu saja. Sebab malaikat ni pun yang besar tuan-tuan sekalian. Malaikat boleh pusing, boleh henyap dan sebagainya. Tapi tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala tak izinkan lagi. Bila mana berlakunya kiamat, dunia ini berpusing, bergoyang-goyang. Sebagaimana kalau kita duduk dalam perahu, maka bergoyang perahu tersebut. Begitulah kita rasa takut dan peningnya tuan-tuan sampai pada masa itu. Tuan-tuan sekian, baru ni dalam 3 minggu lepas, ya, orang nak pergi ke Munduk. Munduk ni Siam sana, seberang Thailand sana. Dekat rumah saya. Rumah saya ni Pasir Mas, Kampung Bukit Lata. Seberang sana Munduk. Munduk ni tempat orang pergi beli belah. Murah barangnya. Kalau kain tudung perempuan ni RM7, RM10 je. Sini bahan RM25, RM30. Jadi terus kan ada satu keluarga. Satu keluarga ni nak jemeran juga, nak pergi ke Siam juga. Katanya askar tak boleh pergi. Maka dia pergi atas terus kan naik perahu kecil. Kebetulannya air itu banyak. Dan juga bergelombang terus air ni. Jadi bila mana dia pergi naik setakat 10 orang, maka jatuh tuan sekalian. Sebab pening dia dan air dalam perahu ni bergelombang ataupun huyuh-hayang akhir sekali jatuh, mati. Dia mati, anak dia mati, dua-dua orang juga. Jadi saya sebut tuan-tuan sekalian, itu baru dunia. Okey lagi tuan-tuan sekalian, bagaimana seluruh dunia ni digocang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana keadaan pada masa itu? Tentunya manusia dalam jadi pening, dalam keadaan huru-hara dan sebagainya. Kemudian disebut lagi bahawasanya, dan gugur segala bunting itu akan buntingnya, dan lupa segala yang menyusu itu daripada anak-anak yang menyusu itu. Tengok, Allah Ta'ala nak cerita, pengarang kita nak cerita bagaimana dahsyatnya berlaku kiamat ini, sehingga kan ibu-ibu yang buting, mana ibu-ibu yang mengandung, yang hamil ini gugur daripada kandungannya. Dan juga ibu yang menyusu anak, maka dilepaskan anak untuk menyelamatkan diri. Tuan-tuan sekian, bila mana berlaku kemalangan ataupun berlaku kebakaran, tuan-tuan sekalian, ya, ibu punya sayang anak dia, peluk anak dia sehingga dia mati bersama anak-anak dia, bersama dengan anak dia mati, tuan-tuan sekalian.
Punya sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Pernah berlaku tuan-tuan sekalian di Mesir, berlaku gempa bumi dahulu. Masa digoyangkan bumi Kairah tersebut, punya takutnya tuan-tuan sekalian, ibu ni pergi ambil apa dia? Dukung anak dia. Bila mana sapa ke bawah sana, tengok-tengok bukan anak, kasut dia dukung tuan-tuan sekalian. Jadi saya sebut itu baru gocangan dunia biasa. Bayangkan bila mana berlakunya kiamat. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat ini amatlah dahsyat, kata Allah. Yauma tarawnaha kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu zatin hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Sesungguhnya goncangan hari kiamat ini amat dahsyat, kata Allah. Pada hari yang kamu melihat wanita-wanita yang mengandung, gugur daripada kandungannya, dan juga ibu-ibu yang menyusu, maka dilepaskan anaknya untuk menyelamatkan dirinya. Wataranna sasukara, dan kamu melihat manusia seolah-olahnya gila. Walakin mereka, kamu tengok manusia itu seolah-olah gila. Wa ma hum bisukara, mereka itu sebenarnya tidak gila. Walakinna azaballahi syadid, tapi oleh kerana azab Allah Ta'ala teruk sangat, maka kamu tengok manusia seolah-olah gila, tuan-tuan sekalian. Jadi tak cara apa, anak dibiarkan, ya, anak dibiarkan begitu lari ke mana-mana macam seolah gila lah. Keluar rumah tak ke mana tengok, bumi ini bergelombang, langit itu bergelombang, dan bukit bukau tuan sekalian diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada masa itulah kamu tengok manusia seolah-olah gila. Allah Ta'ala sebut, wa ma hum bisukara, mereka itu tidak gila. Walakinna azaballahi syadid, tetapi azab Allah amatlah bersangatan pada masa itu. Inilah tuan-tuan sekalian ahwalu qiyamah. Dahsyatnya kiamat. Allah Ta'ala menyatakan manusia ni pada masa itu tidak ada seruan lain. Nak cari mak tahu ke mana, nak cari bapa tahu ke mana, cari ibu tahu ke mana, dia menghayu-hayang keluar pada rumah seolah-olahnya dia tu mereka tidak ada senyuman, dan seolah-olahnya mereka itu gila. Ini keadaan semasa berlakunya kiamat. Kita tengok tsunami cukuplah tuan-tuan sekalian. Satu anak daripada anak kiamat. Itu pun tuan-tuan sekalian manusia tak boleh nak menyelamatkan diri. Hari berlakunya tsunami, keluarnya air yang berwarna hitam, membanjiri dunia ini, membanjiri Aceh tersebut, sehinggakan puluhan ribu manusia mati. Ini tuan-tuan sekalian. Hari itu pun kita tengok dahsyatnya, ya Allah, kuasa apakah yang ada seperti ini? Tidak ada kuasa lain, kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari itu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kamu melihat ibu-ibu yang mengandung gagal daripada kandungannya, dan juga ibu-ibu yang menyusu daripada anaknya, lepaskan susuannya, campak anak dia kerana nak menyelamatkan dirinya, dan jadi segala kanak-kanak itu berhubang. Anak ni tuan-tuan sekian yang budak-budak ni umur 9 tahun, 10 tahun, pada masa itu dahsyatnya berlaku, maka keluarnya ubah. Ubah tuan-tuan sekian bila mana berlakunya kiamat. Hari ni kita tak pening, tak keluar, tak berubah. Sebab apa? Sebab belum berlaku kiamat. Umur budak, umur 9 tahun, 10 tahun tu dah keluarkan huban. Nak menunjukkan bahawasanya dahsyatnya bila mana berlakunya kiamat. Kita hari ni kita tengok yang berubah tu umur 60, 70, itu biasa. Tapi tuan-tuan sekian, hari kiamat, saat berlaku kiamat tersebut, kanak-kanak yang umurnya kecil pun mengeluarkan huban. Maknanya risau yang amat sangat, takut yang amat sangat bila mana berlakunya hari kiamat tersebut. Kemudian katanya, dan jadi segala syaitan itu tercengang. Maknanya syaitan jadi kebingungan habis. Syaitan pun takut tuan-tuan sekalian bila mana berlakunya kiamat. Maklumlah bagaimana bintang-bintang di atas sana berguguran jatuh. Berguguran jatuh ke bumi bila mana berlakunya kiamat. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, ya, di mana dalam surah Al-Futur Allah Ta'ala sebut bagaimana Al-Infitar.
Allah Ta'ala sebut bagaimana bubur gugurnya bintang-bintang ke bumi ini disebab berlakunya hari kiamat tersebut. Jadi tuan-tuan sekalian, syaitan pada hari itu pun berasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tercengang dan lari belaka syaitan. Dan sesungguhnya bertaburan atas mereka itu bintang-bintang. Bintang yang hebat di atas sana, yang kita katakan tak pernah pun gugur. Kalau gugur apa dia? Tahib bintang. Betul ke tidak bintang ni berak tak tahu. Tapi kata tahib bintang, tahib bintang. Tapi tuan-tuan sekalian, bintang tak pernah gugur. Tapi bila mana berlakunya kiamat, maka bintang-bintang tersebut menggugurkan ataupun berguguran jatuh di atas muka bumi. Dan berhempas matahari dan digulungkan langit atas mereka itu. Maknanya langit tergulung tuan-tuan sekalian, sebagaimana kita gulungkan tikar ini, begitulah langit bergulung. Nak menunjukkan bagaimana dahsyat bila melakunya kiamat. Kita tengok dengan mata kepala kita sendiri. Kalau kita tengok api tuan-tuan sekalian, kita rasa takut dah. Api kita tengok rasa takut dah. Bagaimana bumi digulungkan dan langit digulungkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian disebut lagi, dan segala manusia daripada mereka itu dalam lalai. Manusia pada masa itu dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam keadaan seronok mereka itu saat bila berlaku, wallahu taala alam. Tetapi disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlakunya kiamat ialah pada hari Jumaat. Hari Jumaat ini ialah berlakunya hari kiamat. Disebut dalam hadis, tidak akan berlakunya kiamat kecuali pada hari Jumaat. Dan yang demikian itu firman Allah Ta'ala, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Bahwasanya gempa kiamat itu suatu yang amat besar. Dan Allah yang demikian itu 40 hari. Berlakunya kiamat amat dahsyat, amat teruk sekali. Dan pada masa itu berlakunya selama 40 hari. Kita tengok sehari pun tuan-tuan sekalian, hancur habis dah bila mana berlakunya tsunami di Aceh dahulu. Teruk dah berlaku tuan-tuan sekalian. Bagaimana kalau sekiranya 40 hari, pada masa itu tak ada lagi kata nak pergi makan dan minum. Pada masa itu tak ada masa lagi untuk kita berborak tuan-tuan sekalian. Tidak ada masa lagi untuk main dam dan sebagainya. Pada masa itu manusia di dalam kealpaan, dalam keadaan lalai, dalam keadaan kebingungan bila mana berlakunya kiamat. Ini dia. Kemudian disebut lagi bahawasanya diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkata ia Ibn Abbas telah membaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Artinya, hai manusia, takut olehmu akan Tuhanmu, bahwasanya gempa kiamat itu suatu yang amat besar. Bersabda ia Nabi, adakah kamu ketahui apa hari yang demikian itu? Sembah mereka itu Allah dan Rasul-Nya yang terlebih mengetahui. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula demikian hari itulah yang dipermankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya bagi Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca ayat ya ayyuhan nas, wahai manusia sekaliannya, ittaqu rabbakum, takutlah kamu ke Tuhan pada Tuhan kamu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim, sesungguhnya goncangan hari kiamat ini amatlah besar sekali, kata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi wasallam baca begini, kata Rasulullah alaihi wasallam, kamu tahu ke apa hari itu? Hari itulah, kata Rasulullah alaihi wasallam, hari kiamat. Dan pada hari itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebab apa Allah Taala berfirman kepada Nabi Adam? Sebab Nabi Adam ni Abul Bashar, bapa segala manusia. Maka Allah Taala firmankan kepada Nabi Adam alaihissalam, berkata Allah Taala, berdiri oleh kamu dan bangkit olehmu daripada anak engkau akan bangkit ke neraka. Bangkitlah kamu wahai Nabi Adam, wahai Adam, bangkit pergi ke mana? Bangun semua, pergilah kamu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Tetapi sekian Nabi Adam ni, tetapi sekalian, bapa segala manusia.
Diriwayatkan bahawasanya ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di-Isra' dan di-Mi'rajkan, pada langit pertama berjumpa Nabi Adam. Maka dia tengok Nabi Adam ni paling ke kanan, dia rasa seronok dan tersenyum. Bila mana berpaling sebelah kiri, dia berasa masam dan berasa sedih dan menangis Nabi Adam AS. Katanya Rasulullah SAW, "Ya Jibril, siapakah ini?" Jibril menjawab, "Itulah Nabi Adam AS." Lalu dikatakan, kenapa dia berpaling sebelah kanan dia merasa seronok, berpaling sebelah kiri dia berasa menangis? Katanya, adapun sebelah kanan tersebut dia melihat anak cucunya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adapun dia berpaling sebelah kiri, dia melihat anak cucunya ramai juga masuk ke dalam neraka. Tuan-tuan sekalian, hari ni kalau kita tengoklah di masjid kita ni, berapa orang saja anak Adam datang ke masjid. Anak Adam tak datang masjid pun ramai juga. Dah WhatsApp dah tuan-tuan tadi, ya, malam ni ada ceramah, tak datang juga. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam bab ni jangan salah Nabi Adam AS. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah nyatakan, wahadainahun najdain, kami tunjuk kepada mereka itu dua jalan. Jalan ke syurga, jalan ke neraka, tuan-tuan sekalian. Jadi bila mana kamu pilih syurga, kamu masuk syurga. Kamu pilih neraka, masuklah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ni jangan salah Allah. Allah Taala sudah hantar Nabi, Allah Ta'ala sudah hantar Rasul-Rasul alaihi salatu wassalam. Tak ada Rasul, ada lagi para ulama. Ulama masih ada lagi, tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita tak sedia daripada sekarang untuk berhadapan dengan hari kiamat, ataupun kiamat diri kita ini, kiamat apa diri kita? Kiamat diri kita ialah mati, tuan-tuan sekalian. Kalau kita tak bersedia daripada sekarang dengan kiamat diri kita, mana mati ini, maka kekesalan, menyesal yang amat sangat di hari akhirat kelak. Jadi oleh kerana itulah, ya, Nabi Adam AS dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bangkitlah kamu, berdirilah kamu bersama anak cucu kamu, pergi ke dalam neraka. Maka sembah Adam AS beberapa daripada tiap-tiap 1,000. Maka firman Allah Ta'ala, daripada tiap-tiap 1,999 kepada neraka dan 1 kepada syurga. 1,000 orang ni kalau jumlah dia masuk ke syurga ni, tuan-tuan sekalian, 1,000 orang hanya 1 saja masuk syurga. 999 orang masuk dalam neraka belaka. Tuan-tuan rasa betul atau tidak? Saya rasa betul. Sebab kalaulah kita katakan ahli syurga ni ramai, tentunya ramai di masjid. Tapi tu saya berapa orang saja datang ke masjid nak dibandingkan orang yang tak datang masjid. Orang datang tak masjid tu ada apa? Kerja besar ke? Tokeh besar ke? Tak, biasa macam kita je. Tapi tak nak datang ke masjid. Bukan saya katakan orang tak datang masjid tu ahli neraka, tidak. Tapi sebenarnya jalan nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni kena selalu mendampingi Allah. Tidakkah Rasulullah SAW menyatakan di antara ahli orang beruntung tersebut yang tidak dikenakan pacaran matahari, panas matahari, di antaranya orang selalu menziarahi masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidakkah firman Allah Taala, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih di mana Rasulullah SAW menyatakan, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang lelaki yang hatinya tertambak dengan masjid. Maknanya orang ini satu golongan yang selamat daripada cahaya matahari yang cukup panas dan cukup membakar diri pada masa itu. Dengan arti yang kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidakkah orang ahli syurga? Tapi tuan-tuan sekalian, kita tengok tak ramai yang datang. Sebab apa tak ramai? Sebab mereka memilih bukan jalan ke syurga. Dan kita mari belajar, tuan-tuan sekalian. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mari belajar ni Allah Ta'ala tunjuk jalan ke syurga. Mana dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa merintis satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Ta'ala permudahkan baginya
jalan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita belajar tuan-tuan sekian, kita tahu benda ni halal, kita ambil. Kita tahu benda ni haram, kita tinggalkan. Kita tahu benda ini boleh masuk ke syurga, amalan ni, maka kita amalkan. Benda ini tak masuk syurga, maka kita tinggalkan. Ini cara untuk kita boleh masuk syurga. Dengan artinya orang datang ke masjid ini di antara calon-calon ke syurga. Jadi beruntung tuan-tuan sekian kita ni. Bukan biasa-biasa kita ni. Di antara ahli-ahli syurga, orang sentiasa menziarahi rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan sekian, dalam 1000 orang tersebut, 999 orang semuanya masuk dalam neraka, satu saja masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok tuan sekian dia, kalau bukan hari Jumaat, masjid akan jadi kosong. Ini kenyataan tertasliah. Dan disebut dalam satu hadis, di antara tanda-tanda kiamat ini, di akhir zaman sudah tidak ada lagi orang yang boleh menjadi imam. Pakat tolak, engkau lah. Dia tengok dia ni ada janggut. Engkau lah alim sikit sebab ada janggut. Dia kata aku janggut memang panjang. Janggut aku ni janggut cari makan. Jadi tuan-tuan sekalian, tidak ada orang boleh menjadi imam pada masa itu. Pasal itu tuan-tuan sekalian, manusia, Allah Subhanahu Wa Taala matikan para ulama-ulama dan hidupnya para juhala, orang jahil-jahil. Pada masa itulah orang akan angkat orang jahat menjadi pemimpin mereka. Orang akan angkat pemimpin jahil menjadi pemimpin mereka, maka semuanya manusia akan jadi sesat sebab pemimpin menyesatkan kepada rakyat jelata tersebut. Ini jelas tuan-tuan sekalian. Maka itulah keadaan bila mana Allah Ta'ala arahkan kepada Nabi Adam AS, pergilah kamu bersama anak cucu kamu, pergi dalam 1000 orang tersebut, 999 orang masuk ke dalam neraka dan satu sahaja masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di mana ni? Dan maka jadi masyakkah oleh demikian itu segala ahli kaum, dan ghaliblah atas mereka itu menangis. Bila mana bersabdanya Nabi ceritakan demikian, bahawasanya 999 orang masuk ke dalam neraka, satu saja masuk dalam syurga. Ibarat tuan-tuan sekian, kalau kita belajar satu sekolah ni, jumlah pelajarnya ialah 1000 orang. Maka satu orang sahaja yang masuk dalam syurga. Ibarat kita katakan pengetua kata, atau pemuda kata, kamu semua ni rasib, ataupun kamu semua ni gagal dalam semua perasaan, kecuali seorang saja. Masya Allah tuan-tuan sekalian, seorang saja. Siapa yang bertuah ni? Tentunya dia orang yang paling hebat. Tentunya orang yang paling warak. Tentunya orang paling banyak semayang, banyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agak kita ni ada peluang ke tidak? Kita hak mari malam ni tuan-tuan ada agak peluang ke tidak? Orang zaman dahulu tuan-tuan sekalian, malamnya dia qiyamul lail. Siang harinya mereka berpuasa. Tak ada ruang mereka itu nak bercakap kosong. Siang hari mereka berpuasa dan berjihad fisabilillah. Ya, kita siang hari tidur, malam pun tidur. Agak-agak boleh masuk syurga tuan-tuan sekalian. Oh, saya rasakan, bukan kata orang lain saja, saya sendiri pun boleh tentu masuk syurga. Ini dia. Maka menangislah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan duka cita. Maka sabda alaihi salatu wassalam bahawa aku harap bahawa Allah mereka itu 1/4 ahli syurga itu daripada umatku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengharapkan 1/4 adalah 1/4 daripada kalangan umatku. Daripada serata manusia bermula Nabi Adam AS sampailah orang paling hujung sekali dunia. Berlaku kiamat. Beranak hari ni, kiamat hari ni. Bila mana berlaku demikian tersebut, Nabi SAW menyatakan, aku mengharapkan umat aku ni boleh masuk syurga 1/4. Maknanya 1/4, kita katakan 1000 orang, 250 orang. Harap-harap 250 orang ni di kalangan umat aku masuk syurga belaka. Contoh sekian 250 orang boleh tentu lagi tu. Jangan sedap sangat.
Belum tentu lagi kita ni ahli syurga, tuan-tuan sekalian. Sebab Allah Ta'ala cek belaka kita. Cek apa? Cek harta kita, bagaimana kamu ni layak tak masuk syurga. Tengok cek harta dulu. SPRM datang pada masa itu. Cek dulu harta. Duit 10 sen ambil daripada mana? Baju ni ambil daripada mana? Kepiah kamu makan daripada mana? Kamu makan ni makan daripada mana? Semuanya dicek oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada masa itu. Agak-agak bila mana cek tu sekian, agak-agak macam mana harta kita? Belum tentu lagi bersih. Mungkin kita tersakut dengan sebab harta. Dicek pula tentang salat. Salat pun tak sempurna. Semayang pula lewat. Dah lah lewat tak khusyuk pula. Kosong habis tu tasliah. Jadi bila orang dicek-cek demikian, tak beruntung kita, akhir sekali masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Inilah tuan-tuan sekalian. Kita kena rasa gerung dan takut bila mana kita ni tak lulus. Bila mana sebut tentang neraka ni, kita seolah-olahnya salah seorang daripada api neraka. Berkata Sayyidina Umar bin Khattab, andai kata seluruh manusia ni masuk ke syurga, andai kata seluruh manusia ni masuk ke dalam andai kata seluruh manusia ni masuk ke dalam syurga belaka, kecuali seorang saja masuk neraka, maka aku harap ataupun aku rasa takut akulah orang tersebut. Semua manusia dah masuk syurga belaka, kecuali seorang saja neraka. Aku rasa akulah orangnya. Mana berasa kena ada khauf, rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda kata semuanya manusia ni masuk syurga belaka, masuk neraka belaka, kecuali seorang saya masuk syurga, akulah orang tersebut. Dengan artinya pengharapannya tinggi, kena ada raja, kena ada pengharapannya tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, kalau kita ada dua cara ni, ataupun ada khauf dan raja. Khauf ni makna takut, raja ni pengharapannya tinggi dari Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita ni tu sekian boleh dicalonkan antara calon ahli syurga. Sebab bila mana kita nak buat satu maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berasa gerung, kita berasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mungkin satu maksiat ini Allah Taala humbangkan kita dalam api neraka. Tuan-tuan sekian, saya nak sebut bagaimana api neraka ni bukan tempat biasa. Bukan tempat penjara JISA dan sebagainya, tidak. Ini tempat seksaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala nak ajar kepada manusia. Atas dunia dahulu kamu sombong dengan Allah. Atas dunia dahulu kamu membangkit perbohongan kepada nabi-nabiku dan rasul-rasulku. Maka hari ini Allah Taala humbangkan dalam api neraka. Tetapi sekian Allah Taala nyatakan tentang api neraka Jahannam ni. Allah Ta'ala sebut inna jahannam kanat mirsada. Sesungguhnya neraka Jahannam itu mereka melihat dengan mata-mata sendiri. Mereka melihat dengan mata mereka sendiri supaya rasa takut dan gerungnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan perkhabaran biasa. Kamu tengok dengan mata sendiri api neraka tersebut. Inna jahannam kanat mirsada litaghina ma'aba. Itulah tempat kediaman bagi mereka yang tagut. Tagut siapa tagut? Melampaui batas. Allah Ta'ala dah tegah begini, maka dia langgar. Allah Ta'ala sebuat begini, dia tak buat, dia langgar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang tagut ni masuk dalam neraka. Labisina fiha ahqaba. Mereka itu duduk dalam api neraka beberapa hukum. Kata Sayyidina Ali, kamu tahukah berapa hukum satu hukum tersebut? Satu hukum ni kata Sayyidina Ali 80 tahun. 80 tahun menyamai 80 tahun ni makna 80 tahun akhirat. Satu hari akhirat tuan-tuan sekalian menyamai 1000 tahun dunia. Satu hari akhirat menyamai 1000 tahun dunia. Dan 1 jam hari akhirat. 1 jam, maknanya 24 jam ni, 1 jam akhirat menyamai umur kita 125 tahun. Hari ni adakah kita hidup 125 tahun? Tak ada.
Yang biasa kita hidup atas dunia ni 60, 70, 80 tahun. Dengan artinya tuan sekian, kita tak sampai pun 1 jam kita hidup atas dunia ni nak dibandingkan jam akhirat sana. Bila mana ditanya kepada kamu berapa lama agak kamu di atas dunia, seronok kamu menjadi pemimpin, kamu menjadi rakyat, kamu menjadi cikgu dan sebagainya, berapa lama kamu di atas dunia dahulu? Kata dia, kami duduk hanya 1 hari atau setengah hari. Betul lah. Sebab apa? Sebab 1 hari akhirat menyamai 1000 tahun dunia. 1 jam akhirat teruskan menyamai 125 tahun atas dunia ni. Dengan arti kalau kita hidup umur 10 tahun, umurnya 60 tahun, baru setengah jam baru hidup teruskan atas dunia. Dengan artinya orang masuk dalam neraka ni terlalu jahanam, terlalu teruk sangat, sehingga kan berapa tahun satu hukum? 80 tahun. Dengan artinya kalau dah dia hidup, kalau dia diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala api neraka 3000 tahun, tak sampai lagi tu sekian 1 hari akhirat. Inilah satu siksaan, satu azab yang amat teruk sekali. Berapa lama tu? Labisina fiha ahqaba. Berapa lama duduk atas tu? Beberapa hukum. Satu hukum adalah 80 tahun akhirat. Labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala syaraba. Dan mereka itu tak pernah rasa dalam api neraka tersebut sejuk. Tak pernah berasa dingin pun tersekian. Duduk dalam neraka tak ada nak rasa lilik sekejap. Macam kita lah, kita katakan. Kita turun pada pagi, kerja tengah hari, ya, balik pula petang, kerja lagi malam, balik pukul 1 pagi, Allah rasa penat sungguh hari ni yang abang kerja kuat sungguh hari ni. Sebab pukul 1 tersebut, kita pun balik tidur. Mengekur tu sekian, nak tidur pun tak boleh, punya penatnya kita. Macam cerita pendekar. Ini pendekar bujang lapuk, ya. Boleh seronok kita tidur. Tapi sekalian, di hari akhirat, masuk dalam neraka tak ada ruang untuk kita rehat. Bukan tak rehat saja, tak ada ruang untuk kita ni rasa sejuk, tidak ada rasa. Macam kita ni sekalian, penat tadi. Penat tadi, kita pun mari semayang maghrib, semayang isyak, pasal ekor. Seronok sekian, ambil kitab, letak ke ujung sana, kadang-kadang tertidur. Sebab apa? Seronok punya, penat campur ekor sejuk, tidur kita. Sedap. Tambah pula masa belajar ni sedap tidur. Dia paling syok sekali sekian, ialah masa belajar. Ya, ada orang di Amerika ni, dia orang kaya, jutawan, bilianer lah. Tapi orang kaya tu sekian, Allah tak nak uji dia pada dia. Dia tak boleh tidur. Jadi dia tak boleh tidur ni. Maka dia carilah pakar-pakar semua sekali. Pakar-pakar, doktor, bagi ubat pada dia, dia telan, tak rasa nak boleh tidur juga. Ni kita tu sekian. Padahal hanya panggil pakar tu. Ada doktor tu sekian dia cakap, pakar tidur ni, doktor pakar tidur ada. Bukan pakar otak saja, bukan pakar kanser saja. Pakar tidur, dia kata tak ada cara nak merehatkan tubuh badan kecuali tidur. Doktor pun kata tidur juga, doktor sendiri tak boleh tidur. Jadi orang kaya tadi, bila mana dia berjalan suatu hari, dia tengok ada satu kumpulan lah, mungkin jemaah tabligh dan sebagainya. Dia tengok, pelik orang ni. Tengah-tengah duk ceramah ni, tengah-tengah bandar dan keadaan begitu, ya, dia tengok ada 10 orang. 10 orang yang mendengar, seorang dia berceramah, yang bayan tu, 10 orang ni, 5 orang tidur. Sedang-sedang ceramah, 5 orang tidur. Yang seorang lagi tengah-tengah. Tak faham apa. 2 orang lagi, macam buat tahlil. Terus kan. Kemudian yang seorang lagi lepas hati, pah, mata dia. Dia pergi tengok, heran. Daripada mana ni orang? Maka dia pergi dekat tazkiyah. Saudara,
Saudara ni daripada mana? Dia cerita dah, gini-gini. Saudara ni orang apa? Saya ni orang Islam. Nampak saudara boleh tidur lelak ya? Oh, dia kata masa ni sebenarnya pressure tidur. Masa belajar dia pun duduk tu sekian. Dia dengar sikit, tiba-tiba telak tidur juga dia. Jadi yang paling syok sekali tu sekian, kalau orang tak dapat tidur malam, mari dengar mengajar. Insya-Allah dia tidur. Ya. Jadi saya nak sebutnya bagaimana ahli neraka ni, mereka tak dapat rasa dingin pun, tak dapat rasa sejuk pun masuk dalam neraka. Berapa tahun tu? 10 tahun ke? Tak, ribuan tahun tuan-tuan sekalian. Kalau kita pergi tengok seorang ziarah orang lah. Orang ni 20 tahun tu dulu gemuk dia. Gemuk. Kemudian kita pergi tengok dia lepas tahun, 2 tahun, 3 tahun, kita tengok dia kurus saja tuan-tuan sekalian. Tulang rusuk dia ni macam tali gitar, gering-gering. Mana punya kurusnya dia. Kita tengok, ya Allah kesiannya, baru 3 tahun. Baru 3 tahun tuan-tuan sekalian, isi sudah tidak ada. Tulang sini sakit tuan-tuan sekalian. Tak tahu apa sakit apa. Kita kesiannya, ya Allah. Tuan-tuan sekalian, kita kena lebih rasa sayang lagi untuk diri kita. Anda kata masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu duduk dalam hukum, dalam api neraka beberapa hukum, satu hukum 80 tahun. Dan tak rasa pun rasa sejuk, wala syaraba, tak rasa pun nak rasa minum air sekejap, tidak ada. Kita penat macam mana buat dah dunia ni, balik-balik isteri senyum, Allah, hilang dahaga. Kemudian isteri pula bagi pula air tongkat ali yang sejuk. Oh, kita katakan terima kasih yang berasa marah tadi dengan senyuman dia, dengan kata-katanya, kata semangat, dan air yang sejuk ni, jadi kita hilang kemarahan tersebut. Jadi dalam keadaan kita panas ni boleh dihilangkan dengan sejuk. Ahli neraka tidak ada minuman tuan-tuan sekalian. Masya Allah, tidak ada minuman. Berapa tahun tu? Tuan-tuan sekalian, bukan 1000 tahun, bukan 20,000 tahun, bahkan bertahun-tahun, beribu-ribu tahun duduk neraka, tak pernah rasa sejuk dan tak pernah pun minum air walaupun setitik. La yazuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa, kecuali hamim, air yang mendidih, yang panas. Air ni amat panas, bila mana minum saja air ini, maka pecahlah tuan-tuan sekalian perut-perutnya, usus-ususnya. Sebab air ini air ahli neraka. Masya Allah. Illa hamiman wa ghassaqa, dan ghassaq, yakni air danur, nanah, air darah, air peluh bercampur yang begitu, lalu mereka tidak ada minuman lain dah, tak ada makanan lain, ini sahaja yang mereka minum, maka minum juga dah teruskan. Minuman ni amat busuk sekali, terlalu busuk yang amat sangat, itulah minuman ahli neraka. Inilah teruskan seksaan ahli neraka. Kita tak dunia ni tuan sekian, dengan mamat kibah roti canai, tapi dia pijak roti, tak nak makan dah. Tabak lahung tak pergi situ. Ya. Iyalah kita nak pergi makan roti. Roti ni pula memang laku. Sebab apa laku? Sebab dia pijak kaki, keluar segala aktiviti, keluar pada oksigen dia, peluh-peluhnya menitik atas roti tersebut. Kita makan, lemak semua. Tak lemak macam mana, air peluh dia. Tuan-tuan sekalian, saya nak sebut di sini, kita tabak lahung tak pergi dah ke tempat jual roti tersebut. Sebab baru air peluh. Air peluh dunia ni taklah sebusuk mana tuan-tuan sekalian, walaupun masan. Tapi taklah busuk mana. Ahli neraka, dia makan tuan-tuan sekalian, danur, nanah, darah yang bercampur, yang amat busuk. Andai kata ahli dunia ni menghidunya, nescaya pengsang habis ahli dunia. Ini dia. Orang sekarang tuan-tuan sekalian, jangan kata-kata benda busuk macam tu. Kadang-kadang wudu orang tak makan dah. Sebab apa? Bau kuat sangat.
Tuan-tuan sekalian, saya nak kata sini ya, orang tak makan budu, separuh nikmat dunia hilang. Tengok mai? Raja Kelantan ni makan budu. Dia ada budu sekarang ni telah dipekkan namanya budu raja. Raja budu. Dia dah campur dah dengan Hasan Limau, campur dah dengan cili, makan teruskan. Ada ikan apa? Ikan tawa yang dibakar, kemudian ada ulam teruskan cicah. Mak mentua kita panggil kalau jauh tak dengar dah teruskan. Memang tak dengar, asyik tambah saja. Tambah pula nasi Thailand punya. Tuan-tuan sekalian, inilah nikmat dunia. Orang tak makan budu, separuh nikmat dunia hilang. Kemudian tak kahwin pula, habis paruh, tak ada apa dah dia. Dah dapat budu tak makan. Kahwin pun tak juga, habis nikmat dunia tersebut. Baik, ke mana lah nikmat dunia ni ya? Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak sebut di sini bagaimana ahli neraka. Kata sallallahu alaihi wasallam, aku mengharapkan umatku itu 1/4, yakni 1/4 daripada ahli syurga. Maka suka mereka itu, yakni para sahabat pun sukalah, seronok. Maka telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa aku harap bahawa ada umatku itu 2/3 ahli neraka. 2/3 maknanya 2/3 ahli neraka. Daripada ramai manusia ni, bilionan manusia, umat Nabi Muhammad lah, insya-Allah di antaranya kita masuk tuan-tuan sekian, 2/3 daripada ahli syurga tersebut. 2/3 daripada syurga. 1/3 lagi dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengharapkan demikian. Tapi jangan kita harap ni semaya pun tidak. Nabi kata sebut begitu. Syok aku salah seorangnya. Beginilah sekian orang yang nak angan-angan tinggi. Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, orang di antara orang yang celaka juga ialah watamanna 'ala Allahil amani. Mereka bercita-cita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cita-citanya. Maknanya aku nak ada syurga, semayang tidak, puasa tidak, buat jahat pada orang, minum arak, zina dan sebagainya, dia harap dia masuk syurga. Siapa nak masuk syurga engkau? Tuhan mana nak bagi syurga pada engkau? Kalau engkau jahat atas dunia ni, siapa yang boleh bagi syurga pada engkau? Tak ada. Kemudian dikatakan lagi, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sukalah oleh kamu, maka bahawasanya sesungguhnya bahawa bermula kamu di dalam satu umat itu seperti satu orak bulu dalam lambung unta, dalam unta. Hanya sungguhnya bermula kamu 1 juzuk, yang 1 daripada 1000 juzuk. Maknanya kamu ni wahai sahabat-sahabatku, umatku ini adalah di antara orang yang paling beruntung sekali, sebab kita di antara 1 bulu daripada bulu-bulu unta tersebut, dengan artinya kita di antara umat yang terpilih di kalangan umat-umat sebelum pada ini. Sekian. Jadi sekian, kita ni kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita dilahirkan yang pertama sekali lahir dalam keadaan kita Islam. Yang kedua sekian, kita lahir Allah merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lahir dalam keadaan keluarga yang tidak muslim, kita seorang yang nak masuk muslim sekian, nak masuk Islam ni, cabaran yang amat sangat. Sebab tambahan pula orang yang melampau, keluarga yang melampau, kalau Kristian Ortodoks, kalau Hindu yang kuat terseliah, nak masuk dalam Islam ni mereka istiadah, kalau masuk Islam aku potong kepala. Kita nak masuk Islam terseliah, amat susah. Berhadapan dengan keluarga, Islam haramkan makan khinzir, dihidangkan khinzir depan kita. Lagu mana terseliah? Pada masa itu kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Allah Ta'ala pilih kita ni di antara kita lahir dalam keadaan kita muslim. Bila mana kamu lahir dalam keadaan muslim, kadang-kadang kita bangga kita orang Islam, tapi satu kerja pun kamu tak buat. Berkatanya seorang muallaf ini, dia kata, saya tinggal di Negeri Sembilan, saya ada satu orang, satu rumah, saya je rumah yang tidak muslim.
Dia kata tak pernah pun orang Islam ajak saya masuk Islam. Tak pernah pun orang Islam cakap kita ada Tuhan namanya Allah yang wajib kita sembah. Tak pernah pun. Kata dia, demi Allah, kalau sekiranya saya mati, saya akan dakwa semua rumah-rumah jiran saya tersebut. Sebab tak pernah cakap Allah Ta'ala itu Tuhan yang satu. Jadi maknanya tu sekalian, kita dilahirkan dalam keadaan Islam, kita kena bersyukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah Taala jadikan kita umat Nabi Muhammad. Di antara untungnya menjadi umat Nabi Muhammad ialah kerana teruskan kita umat yang terakhir, tapi umat inilah yang pertama sekali diberikan perhitungan. Maknanya umat-umat terdahulu dibiarkan dahulu. Umat Nabi Muhammad ni dihisap dulu, dihitungkan dahulu, diberikan nikmat dahulu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya umat lain tunggu saja. Tak boleh nak potong ataupun nak pergi dahulu. Aku dululah. Tak akan nak bergaduh pula di mahkamah Allah Taala ni. Jadi teruskan kita didahulukan disebabkan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kalau ahli syurga dah beribu tahun dah dia bernikmat teruskan dengan syurga tersebut, sedangkan orang belum lagi dihitung. Belum lagi dihitung orang ahli ataupun umat-umat terdahulu. Umat Nabi Isa dikemudiankan. Umat Nabi Musa dikemudiankan. Umat-umat sebelum ini dikemudiankan. Kita dah beribu tahun dah bernikmat dalam syurga tersebut. Alhamdulillah tasliah. Jadi inilah utuhnya kita bila mana kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan citra daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala an berkata ia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bagi Allah Taala 100 rahmat menurun ia Allah daripadanya daripada rahmat yang satu atas segala manusia dan jin dan segala binatang dan segala yang melana pada bumi, melata di muka bumi di dalam rahmat yang satu. Itulah berkasih-kasih mereka itu, dan dengan dialah kasihan belas mereka itu, dan menaruh Allah Ta'ala akan 99 rahmat bagi dirinya yang memberi rahmat ia dengan dia akan segala hambanya pada hari kiamat. Disebutlah satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi Allah Taala ni mi'atur rahmah, 100 rahmat. Satu rahmat Allah Taala turunkan di atas muka bumi, dan 99 rahmat Allah Taala simpang di atas di hari akhirat kelak. Rahmat Allah Taala. Dengan satu ni tuan sekalian, kita boleh makan rahmat Allah Taala. Dengan satu rahmat inilah kita sihat. Dengan satu rahmat inilah anak-anak kita kasih pada anak kita kasih pada kita. Dengan satu rahmat inilah Allah Ta'ala bagi makan semua kepada makhluk-makhluk, termasuklah orang kafir, termasuklah binatang-binatang yang tidak ada akalnya. Burung boleh mencari ulat di dalam hutang tanpa ada belajar. Ya, ikan-ikan boleh makan atau sekian lumuk-lumuknya tanpa diajar oleh ibunya. Dan begitu juga binatang-binatang yang merakak di atas muka bumi ini, semuanya Allah Ta'ala bagi makan. Binatang kita kata harimau selatan yang garang tersebut. Kena harimau selatan yang gagah, harimau selatan ni telah baham tuan-tuan sekalian. Felda United 3-1 pada muka dia, ya. Jadi tuan sekalian, kehebatan seperti ini tuan sekalian, harimau ini bila mana tuan-tuan sekalian dia beranak, dia tak makan anak dia. Dia sayang anak dia, dia sayang suami dia sayang cik abang dia, tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab satu rahmat saja. Dan Allah Subhanahu Wa Taala simpang lagi rahmatnya 99 rahmat di hari akhirat kelak untuk merahmati hamba-hambanya saleh. Adapun kafir, adapun munafik, adapun orang asi, kamu panggillah Allah Subhanahu Wa Taala beribu tahun atas dunia, di dalam neraka tersebut Allah Taala tak indahkan mereka. Kata Rasulullah SAW hadis kursi, wa iza alqaituhu fi jahannam wala ubali
Bila mana aku campur ahli neraka ni masuk neraka jahanam, aku tak peduli dah. Nak meraung banyak mana, nak menangis banyak mana, nak buat apa banyak mana pun, hari itu aku tak peduli dah, sebab hari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ahli yang mukmin, kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah Taala kasih mengasihani siapa dia? Kepada hamba-hambanya yang mukmin. Di hari akhirat kelak Allah Taala sifati sungguh, Allah Taala rahmati sungguh, Allah Taala kasihani sungguh kepada hamba-hambanya. Hamba inilah tuan-tuan sekian diberi layanan yang paling hebat, paling sempurna, bukan layanan VIP saja. Layanan VIP. Oh, banyak sangat V. Nak sebut tak boleh tuan-tuan sekalian. Jadi, saya sebutnya bagaimana layanan yang cukup hebat. Bila mana kita masuk syurga sahaja, malaikat pikul kita. Mereka membawa berjalan kepada kita tuan-tuan sekalian, disebabkan kita telah berjaya dah masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hari itulah layanan yang cukup hebat, pakaian-pakaian kita yang cukup hebat, minuman-minuman cukup hebat, istana-istana kita cukup hebat, isteri kita lebih cantik daripada bidadari tuan-tuan sekalian. Sebab itulah jangan cerai isteri, sebab dia lebih cantik daripada bidadari. Bidadari itu cantik dah, tapi isteri kita lagi cantik. Bukan kita ingat isteri kita ni tak cantik kita cerai, cari yang muda, ya, yang nomornya 20-an macam Nilofa dan sebagainya. Tuan-tuan sekian, lama-lama tua juga, lama-lama gemuk juga tuan-tuan sekalian. Kita jangan cerai isteri kita, kita simpan dia untuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia menjadi ketua kepada bidadari. Ya Allah Akbar. Ini cukup hebat tuan-tuan sekalian. Ini nikmat yang Allah Taala beri kepada ahli syurga tersebut. Kemudian disebut lagi bahawasanya di mana? Kemudian menyuruh oleh Allah Taala ke Safi alaihi salatu wassalam bahawa meniup ia akan sebagai tiup, maka mengejutkan bagi segala makhluk, maka meniup ia, maka berkata ia di dalam tiup itu, hai segala arwah yang pinjaman keluar olehmu dengan suruh Allah Taala, maka terkejut ia dan mati segala ahli langit dan ahli bumi, melainkan orang yang dikehendaki oleh Allah Taala. Dikatakan orang bermula mereka itu segala syuhada, maka bahawa mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka itu, seperti firman Allah Taala, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tuan-tuan sekalian, tentang rahmat ini kita sebut tadi, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ada 100 rahmat. Satu rahmat ni Allah Taala campur atas muka bumi ni disebabkan kita kesihani belas kepada anak-anak kita, binatang-binatang kesihani belas kepada anak-anaknya, disebabkan kerana satu rahmat. Walaupun orang kafir ni tak semayang, tak masuk Islam, cerca Islam, bunuh orang Islam, tapi rahmat tersebut Allah Taala beri mereka boleh makan sama. Bayangkan 99 rahmat lagi Allah Ta'ala berikan kepada orang beriman di hari akhirat tuan-tuan sekalian. Tak boleh nak bayangkan bagaimana istimewanya kita ini di hari akhirat kelak, kalau sekiranya kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian habis cerita tu disebut pula bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala arahkan kepada malaikat Israfil supaya ditiupkan sangkakala kali kedua. Bila mana tiup sangkakala kedua tu sekian, kali pertama manusia ni tidak mati, binatang-binatang tak mati lagi, sebab nak menyaksikan kehebatan goncangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiupan malaikat Israfil tersebut menghancurkan seluruh manusia, menghancurkan seluruh cakrawala dunia ini, tapi manusia pada saat itu tidak mati lagi. Kemudian ditiupkan pula tiupan yang kedua. Tiupan kedua inilah ia mematikan segala makhluk, termasuk manusia mati, termasuk semut-semut yang berada dalam lubang mati, cacing-cacing mati, binatang-binatang mati, di dalam hutan mati semua, harimau selatan pun mati tuan-tuan sekalian. Kemudian juga malaikat-malaikat yang berada di atas langit sana mati, jin-jin pun mati, semuanya mati pada masa itu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada malaikat, ya, kepada malaikat, sehingga kan malaikat Israfil sendiri pun mati tuan-tuan sekalian. Malaikat Israfil pun mati pada masa itu. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada malaikat yang cabut nyawa ni, malakul maut, ya Israel,
siapa lagi yang tidak mati lagi di kalangan umat daripada hamba-hambaku. Berkata Israfil, yang tak mati lagi ialah Jibril. Yang tak mati lagi yang menanggung arasmu, ya Allah. Yang tak mati lagi ialah Israfil yang tiup sangkakala ni. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku perintahkan engkau pergi cabut semua nyawa mereka itu. Tidakkah kau dengar firman Allah Taala dan Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap diri ini pasti akan berlaku kematian. Maka malaikat teruskan, pergilah jumpa Israfil, jumpa dengan malaikat Jibril, cabut nyawa tersebut. Pergi malaikat yang menanggung aras, cabut nyawa. Pergi Israfil, cabut nyawa. Allah Ta'ala firman lagi, hai Israel, siapa di kalangan hamba-hambaku tak mati lagi? Katanya yang tak mati lagi ialah hamba-Mu yang dhaif ni. Wa anta hayyun la yamut, kamulah hidup dan tak mati selama-lamanya. Maka katanya Allah Ta'ala, tidakkah kamu dengar firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, semua diri akan mati belaka. Maka pergilah kamu cabut nyawa kamu sendiri. Maka malaikat, malaikat Israel ini pergilah antara surga dan neraka tersebut. Lalu dia memanggil, dia mengatakan, dia pun cabut nyawanya. Begitu sakit sekali, katanya, andai kata aku tahu begini dahsyatnya sakit mati, nescaya aku tak cabut nyawa orang beriman begini gasang sekali. Dengan arti itu sekian sakitnya mati. Disebut satu riwayat lain, Allah Ta'ala sendiri yang cabut nyawanya. Lalu Allah Ta'ala sebut, di mana raja hari ini? Limanil mulkul yaum, siapakah raja hari ini? Maka senyaplah segala-galanya. Dunia tidak menjawab, langit tidak menjawab, semuanya senyap belaka. Allah Ta'ala menjawab, lillahi wahil qahar, hari ini kerajaan yang sebenar-benarnya ini ialah Tuhan bagi Allah Ta'ala yang maha perkasa. Semuanya lain hancur belaka. Kerajaan manusia hancur, kerajaan Amerika hancur, kerajaan malaikat hancur, kerajaan jin syaitan hancur, semuanya hancur belaka. Hanya Allah Ta'ala tinggal saja. Kemudian Allah Ta'ala bangkitkan malaikat Jibril AS. Allah Ta'ala bangkitkan malaikat Israfil AS. Pada masa itu Allah Ta'ala arahkan kepada Israfil supaya tiup sangkakala kali ketiga untuk menghidupkan segala makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk diperhitungkan. Dan orang yang pertama sekali dihidup ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang ke kubur Nabi, lalu dibongkar Nabi tersebut dalam kuburnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingati, sallallahu alaihi wasallam kenal Jibril alaihi salam. Lalu sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Jibril, ma hadzal yaum, wahai Jibril, apakah hari ini? Lalu Jibril alaihi salam menyatakan, inilah hari kiamat ya Rasulullah. Maka kata sallallahu alaihi wasallam, ma fa'alallahu bi ummati, wahai Jibril, apakah Allah Ta'ala telah buat kepada umat-umatku? Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat kepada umatnya, tak ingat pada menatunya Ali, tak ingat pada isterinya Khadijah, Aisyah dan sebagainya, tak ingat pada cucunya Hasan Husain. Dia tanyanya, bagaimana Allah Ta'ala telah buat kepada umat-umatku? Lalu sekian barulah dibangkit manusia. Dibangkit manusia daripada kuburnya. Lalu berlalulah manusia pergi kepada mahsyar. Pada masa itu dikatakan lautan api akan mengejar manusia. Lari berada di pada mahsyar. Pada hari itulah barulah dihitungnya. Teringat habis sekian memori kita. Masa kita liar-liar dahulu, masa kita maksiat dahulu, masa kita ni tak semayang, masa kita curi-curi puasa, masa kita tak buat kebajikan, kita akan menyesal yang amat sangat pada masa itu tuan-tuan sekalian. Barulah dihitungkan segala amalan kita. Maka berbahagialah orang yang amalan soleh, maka celakalah dan rugilah mereka yang melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah nak sebut di sini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala arahkan kepada malaikat Israfil supaya ditiupkan kali ketiga. Itulah ditiupkan untuk menghidupkan manusia seluruhnya. Maka manusia yang beriman akan mendapat keuntungan, dimasukkan syurga Allah Taala, maka berbahagialah selama-lamanya mereka hidup atas di dalam syurga tersebut. Dan mereka yang masuk neraka, maka duka citalah, sedihlah, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya. Jadi tuan-tuan sekalian, sebenarnya jalan di hadapan kita ada dua. Nak boleh syurga ke, nak boleh neraka ke.
maka berbahagialah mereka buat amalan saleh. Jadi tersekian saya rasa sekali itu saja untuk malam ni. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada minggu-minggu akan datang insya-Allah taala. Wallahu taala alam bissawab. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salawatu wa taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami minta padamu ya Allah, berilah keimanan yang sempurna kepada kami ya Allah. Jangan kiranya kau cabut nyawa-nyawa kami ya Allah, melainkan kamu cabutlah kerana kami beriman dan kamu hapuskan segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha mendengar rayuan kami ya Allah. Masuklah kami semua ya Allah ke dalam syurga-Mu ya Allah. Kamu telah perjumpakan kami di dunia ini dengan sebab keimanan dengan Islam ya Allah. Kamu jumpalah balik saudara-saudara kami yang ada pada malam ini ya Allah di dalam syurga-Mu ya Arhamar Rahimin. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Apalah segala dosa kami, dosa bapa kami, guru-guru kami, anak dan isteri kami ya Allah, dan jadilah mereka ini ahli al-syurga ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله منكم.